Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, iaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang adab-adab membaca Al-Quran. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana semua maklum bahawa kita pun telah berada pada penghujung kitab ini, iaitu bab yang terakhir, bab yang membicarakan tentang penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung daripada muka surat yang ke-182 insya-Allah. Sebagai ulangan, kita akan bermula daripada topik yang pertama, iaitu orang yang berhadas atau berjunub menulis mushaf. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila orang yang berhadas atau berjunub menulis mushaf, jika dia menanggung atau menyentuh kertasnya ketika sedang menulis, maka hukumnya haram. Ya. Itu bermakna mereka tidak boleh menulis Al-Quran ketika mana tubuhnya ataupun tangannya menyentuh kertas tersebut. Jika dia tidak menanggungnya dan tidak menyentuhnya, terdapat 3 pendapat dalam situasi ini di sisi ulama mazhab kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, keadaannya adalah
apabila dia menulis sedangkan tangannya tidak terkena pada kertas tersebut. Dengan cara macam mana? Ada pelapik. Boleh jadi ada kain ataupun ada kertas lain yang menyebabkan tangannya ataupun kulitnya tidak terkena pada kertas ataupun buku yang dia tuliskan Al-Quran. Jadi kata Al-Imam Nawawi, jika dia tidak menanggungnya dan tidak menyentuh Al-Quran, terdapat 3 pendapat dalam situasi ini di sisi ulama mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i, iaitu yang pertama, pandangan yang sahih hukumnya harus, ya, tak ada masalah. Kalau dia menulis itu dalam keadaan tangannya tidak kena pada mushaf, ada lapik, ya, sama ada dengan kain ataupun dengan kertas, maka hukumnya harus, tidak ada masalah. Manakala hukum yang kedua haram, nak menunjukkan sama ada berlapik ke tak berlapik ke, maka haram. Manakala yang ketiga harus bagi orang yang berhadas, ya. Maksudnya kalau berlapik, orang yang berhadas masih boleh menulis Al-Quran, sedangkan haram bagi orang yang berjunub. Tidak kira sama ada berlapik ataupun tidak. Walau bagaimanapun kita rujuk kepada pandangan yang sahih, yang tepat, iaitu hukumnya harus, asalkan berlapik. Baik. Kata Al-Imam Nawawi ataupun dalam topik yang berikutnya, orang yang berhadas, berjunub atau haid menyentuh atau menanggung sesuatu yang mengandungi ayat Al-Quran, ya. Jadi apa contoh-contohnya? Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, jika orang yang berhadas, maksudnya dia tidak ada wuduk ataupun berjunub, orang yang dalam keadaan janabah, disebabkan dia melakukan persetubuhan, ya, atau wanita haid menyentuh atau membawa sebuah buku fiqh atau buku ilmu yang lain yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran, atau baju yang disulam dengan ayat Al-Quran, atau wang dirham atau wang dinar yang diukir dengan ayat Al-Quran, membawa barangan yang turut mengandungi mushaf, atau menyentuh dinding atau manisan atau roti yang diukir dengan ayat Al-Quran, menurut pendapat yang sahih, semua ini adalah harus, boleh, kerana ia tidak dikira sebagai mushaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 golongan tadi, sama ada dia berhadas iaitu tidak ada wuduk, ataupun dia dalam keadaan berjunub, ataupun dia seorang wanita yang sedang haid, melakukan perkara-perkara tadi, iaitu membawa ataupun menyentuh buku fiqh. Kalau di dalam buku fiqh sudah tentulah ada ayat-ayat Al-Quran yang nak jelaskan dalil-dalil daripada Al-Quran. Contohnya, bila mana di dalam bab tayammum akan ada ayat-ayat Al-Quran tentang wudu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu buku fiqh. Dan ilmu yang lain, contohnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kitab-kitab hadis. Di dalam kitab-kitab hadis ada juga ayat-ayat Al-Quran. Contohnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kepada kita untuk membaca ayatul kursi ataupun 3 qul sebelum tidur, selepas salat, maka ada ayat Al-Qurannya, walaupun bukan semua. Jadi membawa kitab-kitab ilmu yang lain seperti ilmu hadis, ataupun membawa baju yang disulam dengan ayat Al-Quran, ya, atau wang dirham, wang dinar yang diukir dengan ayat Al-Quran, dahulu mereka gunakan begitu. Membawa barangan yang turut mengandungi mushaf, atau menyentuh dinding, atau manisan atau roti yang diukir dengan ayat Al-Quran, menurut pendapat yang sahih, semua itu harus. Maksudnya boleh sentuh, boleh bawa. Kerana apa? Kerana ia tidak dikategorikan sebagai mushaf. Walau bagaimanapun, terdapat juga suatu pandangan di sisi ulama mazhab kami bahawa ia adalah haram, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada satu pandangan yang lain.
Afdal Qudah Abu Hasan Al-Mawardi mengatakan di dalam kitabnya Al-Hawi, harus menyentuh baju yang disulam dengan ayat Al-Quran, namun tidak boleh memakainya tanpa sebarang khilaf, kerana tujuan di sebalik pemakaiannya adalah untuk bertabarruk dengan Al-Quran. Kata Al-Imam Nawawi, pendapat beliau ini lemah, serta tiada seorang ulama pun yang sependapat dengan pandangannya menurut pemerhatianku. Bahkan Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dan ulama yang lain menyatakan secara jelas akan keharusan untuk memakainya, dan inilah pandangan yang tepat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menegaskan bahawa apabila ada baju yang ditulis padanya ayat Al-Quran, maka menyentuhnya juga harus, memakainya juga harus, ya. Tetapi kena hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan masuk ke dalam tempat-tempat, ya, yang tidak elok, ya, masuk ke dalam bilik mandi ataupun ke tandas dengan memakai pakaian tersebut, ya. Itu dilarang. Adapun kitab-kitab tafsir Al-Quran, itu bagaimana? Membawa kitab tafsir Al-Quran dan menyentuhnya. Jika ayat Al-Quran lebih banyak daripada kandungan yang lain, haram menyentuh dan menanggungnya. Namun jika kandungan yang lain itu lebih banyak dan majoriti, terdapat 3 pandangan di sisi ulama mazhab kita. Yang pertama, pandangan yang lebih tepat tidak haram. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Pandangan yang tepat dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, bila mana ada satu kitab tafsir Al-Quran, bahkan kalaupun terjemahan Al-Quran, bila mana terjemahan itu lebih, ya, biasanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kebiasaan terjemahan dia sama rata daripada sudut terjemahannya. Apa yang ada pada ayat Al-Quran, di situlah juga ada terjemahan. Jadi boleh katakan 50-50 lah, ya. Terjemahan 50%, ayat Al-Quran 50%. Itu daripada segi ayat Al-Quran dengan terjemahan Al-Quran. Tetapi kita dapati di dalam terjemahan Al-Quran ada maklumat-maklumat tambahan, seperti terjemahan nama surah, ya, kemudian bilangan ayat dalam surah, kedudukan surah di dalam Al-Quran, surah yang pertama ke, surah yang kedua ke. Kadang-kadang disusuli pula dengan asbabun nuzul, ada tambahan-tambahan. Itu menjadikan terjemahan Al-Quran lebih banyak kandungannya berbanding dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Maka dalam pandangan yang tepat, tidak haram menyentuhnya, tidak haram membawanya. Sebab tu kalau biasa kita dengar kan, kalau seseorang itu tidak ada wuduk kan, bila kita tengok terjemahan, boleh tak bawa terjemahan? Kalau terjemahan tu boleh, kalau Al-Quran semata maka tidak boleh, ya. Walau bagaimanapun ada pandangan yang kedua yang mengatakan haram. Haram juga. Dan yang ketiga, pandangan yang ketiga ataupun pandangan yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, sekiranya tulisan Al-Quran dapat dibezakan, ya, walaupun dengan tulisan yang tebal, kemerah-merahan dan sebagainya, hukumnya adalah haram. Tetapi sekiranya tulisan tidak dapat dibezakan, hukumnya adalah harus, ya. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya, kalau Al-Quran itu tulisannya itu dibesarkan, ditebalkan, manakala yang lain itu seperti terjemahannya itu tulisan yang berbeza warna, maka pandangan yang ketiga ini mengatakan ia haram. Tetapi kalau tulisan Al-Quran dan terjemahan sama saja, maka hukumnya adalah harus, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Nawawi, aku berpendapat haram menyentuh Al-Quran itu jika tulisan ayatnya dan kandungan yang lain adalah sama
banyak, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau dalam terjemahan kita kebiasaannya kandungan lain itu lebih banyak walaupun sedikit. Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dalam terjemahan Al-Quran ada lagi kurungan-kurungan, ya. Ya. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh kalaulah diterjemahkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, contoh diterjemahkan demikianlah kitab itu, dalam kurungan Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Maksudnya dah ada kalimah lebih, ada kandungan yang lebih di dalam terjemahan Al-Quran. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya, gaya bahasa Arab dengan gaya bahasa Melayu itu berbeza. Kadang-kadang bila nak terjemahkan Al-Quran, dia perlu ada penerangan lagi. Sebab tu ada tambah dalam kurungan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain, ya, contoh yang lainlah, bila mana disebutkan demikianlah kitab itu, iaitu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya ataupun tidak ada keraguan di dalamnya, ia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Okey. Lepas habis hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, sesetengah buku ataupun terjemahan, kalau kita terjemahkan terus alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Sesetengah terjemahan tu dia letak dalam kurungan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Maksudnya sebab hudal lil muttaqin dia dah sebutkan dalam ayat yang kedua. Ayat yang ketiga tu kalau kita start saja, contoh kita tak tahu ayat pertama, kita tak tahu ayat kedua, tiba-tiba ada alladzina yu'minuna bil ghaib saja, iaitu orang-orang yang beriman dengan ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kadang-kadang tu ada dalam kurungan orang-orang yang bertakwa, baru sambung ialah orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Jadi itu menjadikan kandungan lain, iaitu terjemahan Al-Quran lebih daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Itu contohlah, ya. Kemudian pengarang kitab At-Tatimmah daripada kalangan ulama mazhab kami berkata, apabila kami katakan ia tidak haram, hukumnya masih makruh, ya. Berkenaan dengan kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak mengandungi ayat Al-Quran, tidak haram menyentuhnya. Contohnya kalau ada kitab hadis yang kita belajar, di dalamnya tidak ada ayat-ayat Al-Quran, tak ada, maka tidak haram menyentuh, tak ada masalah, boleh kita bawa. Namun yang lebih utama ialah tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang kita boleh faham daripada kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila mana beliau kata yang lebih utama ialah tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Bermaksud dia mengajar kepada kita untuk sama-sama menghormati Al-Quran dan kitab-kitab yang lain dengan berada dalam keadaan yang suci, berada dalam keadaan berwudu, ya. Kata Al-Imam Nawawi lagi, ya, jika terkandung ayat-ayat Al-Quran dalam kitab-kitab tersebut, dalam kitab-kitab hadis contohnya ada ayat-ayat Al-Quran, ia tidak haram menurut pandangan yang dipegang, masih lagi tidak haram, tetapi makruh, ya. Ada juga pandangan lain mengatakan ia haram dan terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, bila mana kita belajar kitab hadis contohnya, nanti bila mana kita dah masuk kitab hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, maka boleh kita memegang kitab tersebut tidak berwuduk, tetapi yang lebih utama adalah dalam keadaan berwuduk, ya.
Adapun ayat-ayat yang telah dinasahkan bacaannya, jadi di dalam Al-Quran itu, tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang pernah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ayat itu dinasahkan, maksudnya terkeluar, dah tak ada lagi di dalam mushaf. Contohnya seperti mana? Contohnya seperti firman Allah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Farjumuhuma, maksudnya lelaki dan wanita tua yang berzina, maka rejamlah kedua-duanya. Atau selain daripada itu, selain daripada contoh itu, tidak haram menyentuh dan menanggungnya. Jadi contoh, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar kan bahawa ayat-ayat yang telah dimansuhkan, ayat ini, tapi yang dalam Al-Quran kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada sisi kita sekarang ini, itu bukan ayat-ayat yang telah dimansuhkan bacaannya. Ada ayat-ayat yang telah dimansuhkan hukumnya saja. Contoh yang paling mudah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang langkah ataupun step by step bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak itu bukan secara sekaligus, tiba-tiba turun ayat terus haram arak. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan sedikit demi sedikit. Antara ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, ya, hatta ta'lamu ma taqulun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati solat, jangan kamu dirikan solat, ya, sekiranya kamu dalam keadaan yang mabuk, sehinggalah kamu tahu apa yang kamu katakan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu bermakna orang yang nak dirikan solat, dia tak boleh minum arak sebelum tu. Sebab kalau dia minum arak, dia akan jadi mabuk. Jadi mula-mula nak diharamkan, belum diharamkan secara total. Maksudnya kalau waktu-waktu yang lain itu, pada waktu itu masih boleh minum arak. Tetapi bagi orang yang nak dirikan solat, maka dia tak boleh minum, kerana dia akan menyebabkan seseorang itu tertukar-tukar bacaannya. Dia tak sedar apa yang dia baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mula-mula turun macam tu. Jadi daripada bila-bila masa boleh minum arak, mulalah waktu yang tak boleh minum arak. Ya. Bukan anytime boleh minum. Kalau nak dirikan salat, maka tak boleh minum. Okey. Dah mula ada ciri-ciri untuk mengharamkannya, tapi belum haram lagi. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala bila menyebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Bila disebutkan tentang ayat Al-Quran ini, mereka bertanya kepada kamu tentang arak, ya, dan juga judi, ya. Disebutkan kul fihi ma ithmun kabir, ya, padanya terdapat perkara yang tak baik atau dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi dalam masa yang sama arak itu tetap ada manfaat. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebelum diharamkan arak secara total, waktu itu arak digunakan terutamanya dalam dua keadaan. Ya, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah adalah ketika musim sejuk. Jadi mereka minum arak untuk panaskan badan mereka. Manakala yang kedua adalah apabila dalam peperangan, bila luka, mereka akan simbahkan arak pada luka mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak menyebutkan wa ithmuhuma, keburukannya, bukan dosa tadi, keburukannya akbaru min naf'ihima, lebih banyak. Dia buruk tu lebih banyak daripada baiknya. Waktu tu belum haram lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu.
Ya. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, kemudian menilik nasib itu adalah di antara perbuatan-perbuatan keji daripada syaitan, maka hendaklah kalian tinggalkannya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah katakan tinggalkannya, maka ayat yang sebelum-sebelum ini yang kita katakan tadi, jangan minum, jangan dirikan solat sekiranya dalam keadaan yang mabuk, itu telah termansuh. Sekarang ni nak solat ke tak solat ke, bila-bila masa tidak boleh minum arak, haram minum arak. Jadi ayat-ayat yang macam itu dia masih ada dalam Al-Quran, tetapi hukumnya sahaja yang mansuh, yang tak ada lagi, hukumnya yang telah dah tak ada. Tetapi ada juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, seperti asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma, orang-orang yang tua, lelaki dan wanita yang berzina, maka hendaklah merejam kedua-duanya. Ayat tu memang dah tak ada dalam Al-Quran, dah terkeluar daripada Al-Quran. Jadi kalaulah kita dapatinya, maka tidak haram untuk menyentuh dan menanggungnya. Okey. Dan ulama mazhab kita berkata demikian juga kitab Taurat dan Injil, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahawa sekiranya lah, ya, sekiranya kita dapati ada Taurat ataupun Injil, maka tidak haram menyentuhnya walaupun tidak berwuduk, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau nak tanya ada pun tidak, wallahu alam memang tak adalah, ya. Kita tak dapati yang kopi yang asal tu, ya. Jadi kalau orang tanya kenapa pegang, kalaupun adalah, kalaupun dia kata inilah Taurat, inilah Injil, inilah Zabur contohnya kan, kenapa memegangnya tidak berwuduk tidak mengapa? Maka kita katakan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kerana kitab-kitab tersebut telah pun mansuh, telah pun dinasahkan, ya. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan ayat Al-Quran yang telah mansuh pun tidak mengapa kita memegangnya. Ini kan pula kitab-kitab yang terdahulu telah, iaitu kitab-kitab yang sebelum ini telah mansuh disebabkan oleh turunnya Al-Quran, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maka tak ada masalah untuk menyentuh Taurat dan Injil sekiranya tidak berwuduk. Baik. Kita sambung lagi beberapa hukum yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Topik dia, bagaimana sekiranya terdapat najis pada bahagian badan seorang yang telah suci daripada hadas yang ingin memegang mushaf. Okey. Contohnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia ada wuduk, ya, dia bukan berhadas, cuma pada badan dia ada najis, ya. Kata Al-Imam An-Nawawi, jika terdapat najis yang tidak dimaafkan pada bahagian badan seorang yang telah suci, haram dengan bahagian yang bernajis itu, dan tidak haram yang sahih lagi masyhur yang dikatakan oleh selain mereka. Baik, contoh mati Allah, contohnya ada masalah bila masalah memegang mushaf korban, tidak ada duduk, tapi kita lapar, contoh, jadi tangan sebelah kiri kita, yang kanan kita pisau kan, jadi yang kiri ni kita belik-belik, tangan kanan tak ada apa, tak kena darah pun, tapi yang kiri yang belik daging tu kita pusing-pusingkan, jadi tangan darah. Okey, jadi tuan-tuan rahmati Allah, jadi kiri tu ada najis lah. Selesaikan pisau kita, yang ni bersih. Jadi bila kita pegang mushaf dengan tangan yang kanan ini, kita ada wuduk dengan tangan kanan ini, tak ada masalah. Adapun memegang mushaf dengan tangan yang darah, yang
bahagian daging tadi itu, maka tak boleh. Jadi mata Allah itu maksudnya kalau bahagian tangan kita bersih itu ada masalah untuk ada bahagian yang itu tanpa khilaf, ya, tidak memegang. Daripada kata-kata Al-Imam An-Nawawi, haram baginya memegang mushaf dengan bahagian yang najis itu. Abu Asy-Syaimari daripada kalangan ulama mazhab kita berkata ia haram. Ini pandangan dia, kata kalaupun tetap haram walaupun dengan yang suci. Nawawi rahimahullah kita yang lain, ulama-ulama yang lain dalam hal ini. Al-Qadhi Abu Thayyib berkata, ini tertolak ijma'. Abdul Qasim Asy-Syaimari dikata, tangan kiri kamu ada najis, tangan kanan tetap. Jadi kata terdapat kesilapan tersebut, ya. Ada juga pandangan lain apabila sebahagian ulama mengatakannya sebagai makruh. Pandangan adalah tidak. Simpulkan adalah yang paling berat, ya, paling berat sekalipun adalah mengatakan bahawa mushaf dengan tangan yang bersih itu paling terukun. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam bertayamum. Sesiapa yang tidak menemui lalu bertayamum melakukannya ketika dia ada yang mengharuskannya tayamum. Jadi sini adalah dia harus bukan harus yang ada air, ya, ataupun gunakannya sama boleh kepada sangat sampai dia tak boleh kena air, contoh kan. Jadi sama ataupun mandi wajib bertayamum saja. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dalam soal orang bahagian daripada anggota wuduknya tu berbalut ataupun bersimen dan sebagainya, disebutkan bahawa dia boleh menyentuh mushaf sama ada tayamum tersebut diniatkan untuk solat. Maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, masa dia nak solat dia dah tayamum, ya, dia dah tayamum. Jadi dengan tayamum itu dia boleh memegang mushaf, ya. Ataupun bila dikatakan atau ibadah lain apa yang perlukan tayamum kalau dia tidak ada air. Contohnya seperti tawaf. Orang yang nak tawaf dia mesti berada dalam keadaan yang berwuduk, ya, bebas daripada hadas kecil dan hadas besar. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia tak ada air contohnya, ataupun ada bahagian yang dia tak boleh kena air. Jadi waktu itu dia bertayamum. Maka dengan tayamum tadi dia niat untuk dia solat. Tadi dia tayamum sebab dia nak tawaf.
tapi tayamum yang dia buat itu boleh digunakan untuk memegang mushaf. Bagi orang yang tidak menemui air atau debu tanah pula, dia boleh solat berdasarkan keadaannya itu, namun tapi tidak boleh menyentuh mushaf kerana dia sedang berhadas. Kami mengharuskannya solat kerana darurat, ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, perkara ni ada kupasan sikit. InsyaAllah kita akan kupas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nampaknya insya-Allah kita akan habiskan kitab ini pada minggu hadapan, dan insya-Allah bila selesai sahaja kitab ini, kita akan buat ulang kaji sikit terhadap membaca dengan menggunakan sedikit saran kita membaca dan sempat akan habiskan minggu hadapan. Kalau habis juga ulang kaji itu, kita akan pada minggu berikutnya. Kemudian kita akan kajian kitab insya-Allah karangan Al-Imam Nawawi, Imam sama Nawawi rahimahullah. Saya nak yang daripada 100 ada penumbangnya. Allah jadikan mereka sebagai amalan jariah insya-Allah. Setiap kali orang membacanya dan mempelajarinya, dia akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi apabila dia mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Dan sesiapa yang masih lagi nak berinfak kitab-kitab tersebut, para jemaah dari keluarga yang mudah-mudahan Allah Subhanahu pada sendiri terus bagi akhiri kafarah وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إليك الحمد لله أشرف الأنبياء والمرسلين عالمين نسألك النافع طيبا متقبلا ورحمة الله من وعنه